Tuan-tuan boleh cerita tak macam mana sebut hati yang ikhlas tu lagu mana? Tak reti kita nak cerita. Boleh tak gambarkan macam mana sebut hati ikhlas tu? Tak tahu. Dia main watak dia sama aja. Berjalan sama, kriuk muka dia sama, bercara bercakap dia sama. Apa yang ada dalam hati dia ikhlas tak ikhlas, siapa pun tak reti nak cerita. Tapi sebenarnya kita bercakap sama-sama manusia, kita bercakap menggunakan hati. Antara dalil yang lain, tuan-tuan tengok macam mana manusia bercakap sama-sama manusia dan menggunakan hati. Tuan-tuan tengok orang marah dengan orang bercinta. Orang marah kalau dia bercakap lagu mana? Cakap derah-derah, tuan-tuan. Cakapnya kuat. Walaupun duduk depan mukanya, day belaga day ni macam tuan-tuan WWF lah. Kan WWF. Tuan-tuan tengok tak Gusti ni, Gusti tengok. Tak day dengan day ni. Cakap, jerit-jerit cakap. Berjerit-jerit cakap macam orang marah kan. Padahal duduk depan mata dia, duduk depan ni. Pam marah. Cakap macam duduk jauh. Benar pasal dia sebab. Pasal apa bercakap kuat sangat? Sebab walaupun fizikal dia dekat, tapi hati dia apa? Jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Mari kita baca doa sempena dengan wabak musibah ni. 3 doa ni kita baca sama-sama insya-Allah. Tuan-tuan jadikan amalan setiap hari 3 kali pagi, 3 kali petang insya-Allah nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah SWT. Kita dapat bersama-sama lagi pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad malam ini setelah sekian lama kita cuti disebabkan oleh PKP.
Alhamdulillah, ala kulli hal kita dapat bersama-sama pada malam ini insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini akan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terus masuk pada malam ni, kita menggunakan kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Terus tuan-tuan buka pada muka surat ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ke-20. Salli ala sayyidina Muhammad ke-20. Tuan-tuan ada kitab di belakang tu, tuan-tuan boleh ambil seorang satu. Kitab ni kitab Jawi lah. Salli ala sayyidina Muhammad. Buka muka surat 20, kitab yang kedua pada menyatakan qalbun, iaitulah jantung. Kita masuk, hari itu kita dah bincang dah pada kitab yang pertama. Bab yang pertama bincang tentang 7 anggota yang kita kena jaga. Hari ini kita masuk pula pada bab ataupun kitab yang kedua pada menyatakan jantung ataupun qalbun. Macam mana cara nak jaga jantung, apakah perkara-perkara yang tak boleh ada. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad dalam hati ataupun qalbun, kata tu kita bincang apakah maksud qalbun tu sendiri. Baik, kitab yang kedua pada menyatakan qalbun artinya jantung, qulub ataupun jantung. Dan padanya 10 bab yang mengandung akan sifat kecelaan yang 10. Ketahui olehmu bahwasanya qalbun itu ada baginya 2 makna. Qulub ataupun qalbun ini ada 2 makna. Dalam perbincangan kita pada kitab yang kedua ni, dia akan bincang 10 bab ataupun 10 perkara yang disebut sebagai sifat kecelaan. Yang 10 yang sifat ni tak boleh ada dalam hati kita ni. Penting tuan-tuan, hati ni dia macam apa? Dia macam enjin kereta. Nabi SAW sebut, inna fi kulli jasadin mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahiyal qalb, atau kama qala Rasulullah SAW. Sungguhnya pada setiap jasad kamu ni ada seketui daging. Kalau elok daging ni maka elok seluruh tubuh. Kalau buruk daging ni maka buruk seluruh tubuh. Itu adalah qalb, kata Nabi SAW. Qulub, qalbun, jantung ataupun kita sebut sebagai hati. Tuan-tuan, dia enjin. Nabi SAW sebut tentang hati kita ni dia raja. Qulub kita ni dia raja. Raja bagi sebuah kerajaan. Kerajaan kita tanggung ni, tubuh badan kita ni lah. Kalau elok raja ni, eloklah seluruh tubuh. Kalau buruk raja ni, buruklah seluruh tubuh. Hati kita tu. Penting benda nak jaga hati ni. Ada 10 benda tak boleh ada dalam hati yang kita akan bincang satu demi satu. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketahui olehmu bahwasanya qulub ataupun qalbun itu ada baginya 2 makna. Kalau sebut qulub ataupun qalbun tu dia ada 2 makna. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, qalbun jasmani. Qalbun jasmani. Iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daging yang taruh di dalam dada sebelah kiri yang menyerupai ia akan jantung pisang. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu daging yang tertentu di dalamnya ada lubang dan dalam lubang itu ada darah yang hitam. Yang ni dia panggil qalbu jasmani, jantung. Salli ala sayyidina Muhammad, yang betul-betul lah, yang jasmani. Yang kedua pula dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, qalbu rohani, iaitu sesuatu yang halus, yang mengetahui dan yang mengenal dan yang mendapat daripada manusia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan hakikat manusia, dan ia jua yang dihadapkan kepadanya perkataan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua ni, yang ni sebenarnya yang kita nak bincang ni, dia bersifat halus. Dia dengan dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita mengetahui dan kita mengenai sesuatu tentang manusia. Orang ni tuan-tuan, kalau kita nak kenal dia, kita jarang sebut sifat dia, melainkan selalu kita kait dengan hati. Dia tu baik hati dia. Dia tak tahu. Dia tu perangai buruk, busuk hati. Selalu kita kenal manusia dengan akhlak ni, kita selalu sebut kait dengan hati. Pasal hati itulah yang menyebabkan dia jadi baik, atau hati itulah menyebabkan dia perangai elok, perangai buruk sebagainya. Tuan-tuan dia faham ke saya cakap ni? Tutup muka ni, saya tak tahu sungguh respon tuan-tuan ni lagu mana. Mata tuan-tuan siap besar, siap kecil, siap besar, senyum ke, marah ke, jelas siapa pun saya tak tahu. Ini bagus kat tuan-tuan tutup muka ni. Ni saya lihat. Tutup muka tak apa lagi yang tutup mata tuan-tuan.
Lena itu saya hilang mood. Oh, saya nak. Jadi biasa kita kenal dengan manusia ni, kita mengetahui manusia, kita mengenal manusia, selalunya kita akan kaitkan dengan hati dan hakikat manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ulama disebut apa? Dan ia juga salli ala sayyidina Muhammad dihadapkan kepadanya perkataan. Betul-betul tuan-tuan, kita bercakap sama-sama manusia ni, kita bercakap dengan hati tuan-tuan. Sungguh-sungguh kita bercakap dengan hati. Saya bercakap dengan tuan-tuan ni, kita ni cakap hati ke hati ni. Sungguh tuan, sepanjang masa sebenarnya kita berkomunikasi dengan manusia ni, kita bercakap dengan hati. Kalau orang yang hati dia ikhlas, bila dia bercakap, mudah saja masuk dalam hati seorang yang lain. Kata, oh faham sungguh no, ikhlas sungguh dia bercakap. Bukan setakat saya yang bercakap kena ikhlas. Tuan-tuan yang mendengar juga kena ikhlas. Bila dua-dua hati ikhlas, perkataan saya ni mudah je masuk dalam hati tuan-tuan. Tuan-tuan mendengar pun mudah boleh faham. Bukan setakat faham, boleh beramal pula dengan benda-benda yang kita percakap ataupun kita perkatakan tersebut. Tuan-tuan boleh bayang, kalau saya mai tak ikhlas saya ni. Sallallahu alaihi wasallam. Bercakap saya tidak daripada hati saya yang ikhlas. Apa jadi? Tuan-tuan boleh dengar tapi tuan-tuan tak boleh nak faham. Tuan-tuan boleh cerita tak macam mana sebut hati yang ikhlas tu lagu mana? Tak kerti kita nak cerita. Boleh tak gambarkan macam mana sebut hati ikhlas tu? Tak tahu. Dia main watak dia sama aja. Berjalan sama, kriuk muka dia sama, bercara bercakap dia sama. Apa yang ada dalam hati dia ikhlas tak ikhlas, siapa pun tak kerti nak cerita. Tapi sebenarnya kita bercakap sama-sama manusia, kita bercakap menggunakan hati. Antara dalil yang lain, tuan-tuan tengok macam mana manusia bercakap sama-sama manusia yang menggunakan hati. Tuan-tuan tengok orang marah dengan orang bercinta. Orang marah kalau dia bercakap lagu mana? Cakap deras-deras tuan-tuan. Cakapnya kuat. Walaupun duduk depan mukanya, dai belaga dai ni macam tuan-tuan WWF lah. Dan WWF ni. Tuan tengok tak Gusti ni, Gusti tengok. Tak dai dengan dai ni, cakap. Jerit-jerit cakap. Berjerit-jerit cakap macam orang marah kan. Padahal duduk depan mata dia aja, duduk depan ni. Pam marah. Cakap macam duduk jauh. Kenapa pasal apa bercakap kuat sangat? Sebab walaupun fizikal dia dekat, tapi hati dia apa? Jauh. Hati jauh. Bahkan bukan setakat hati jauh, hati tutup, blok, tak mau dengar. Dan tengok orang bergaduh lagu mana. Suami isteri bergaduh lagu mana. Pam, cakap menjerit-jerit dalam rumah. Sampai jiran sebelah rumah pun dengar. Sagi pergi tanya dekat dia. Suami hang kata apa kat hang? Aku pun tak tahu dia kata apa kat aku. Dia kata apa tu, duk beletak, pumpang, aku tak faham sepatah pun. Padahal tuan-tuan jiran sebelah boleh dengar apa dia duk cakap. Bila sebelah boleh faham apa dia duk cerita. Pasal apa dia tak boleh faham? Sebab hati dia tutup, dia blok. Betul tuan-tuan, kalau kita fikir-fikir balik, betul ulama kata, memang manusia bercakap sebenarnya dengan hati. Fizikal yang nampak bercakap mulut tu, tapi hati yang memahami daripada apa yang dia nak cakap, apa yang dia nak sampai dan apa yang dia nak terima. Betul tuan-tuan? Logik tak? Tuan tengok orang bercinta pula bercakap lagu mana. Dia biasa dah bercinta, biasa tak? Biasa dah tengah duduk angau lagu tu. Mana ada orang angau cakap terang-terang, apa? Halo? Mana ada tu? Orang kalau bercinta cakap, kita kat sebelah cakap apa? Tak tahu cakap apa. Pelan cakap. Tapi orang tu boleh faham. Subhanallah, boleh faham pasal apa? Cakap komunikasi dengan hati. Subhanallah. Dan betul ulama kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan ia juga dihadapkan kepadanya perkataan. Dan ia juga dihadapkan kepadanya suruh dan larang. Suruh pun, nak dengar pun melalui hati. Nak tinggal benda-benda yang dilarang pun dengan hati. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan suruh anak-anak kita. Sebab tu tuan-tuan tengok, ya Allah Rabbi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi suruh kita jaga makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak bawa masuk apa dalam rumah tangga kita, tengok sumber dia mai mana. Kita dah bincang itu dalam bab perut. Ingat tak? Nah, benda-benda kita nak bawa masuk dalam rumah tangga kita yang syubhah, yang haram jadi lagu mana? Mula-mula sekali. Dalam kitab ni, ulang balik flashback. Tuan-tuan, duk bawa masuk benda yang tak elok dalam rumah tangga kita.
benda yang syubhah, benda yang haram. Kadang-kadang kerja waktu tak betul, masuk kerja, sepatutnya masuk kerja waktu mana, kita masuk kerja waktu mana. Lepas tu lagi dah masuk kerja, hilang pi mana. Dia ni, dalam urusan kerja pula ada ambil benda yang tak patut kita ambil. Kita menipu tuan tu, menipu tuan ni, meniaga, menipu tuan tu, menipu tuan ni. Buat masuk benda haram, buat masuk benda syubhah. Nombor satu sekali, hilang berkat. Rumah tangga hilang berkat. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dapat apa? Yang kedua, hilang rasa keinginan untuk melakukan ibadat. Kesan dia bukan setakat kita, anak-anak kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pergi semayang, suruh. Pergi semayang, salli ala Sayyidina Muhammad. Buat tak tahu. Jeling kita macam apa lagi. Pergi semayang, jeling. Macam kita suruh buat apa, jeling apa macam tu. Tak mau. Suruh tak lekat. Pasal apa suruh tak lekat? Duk bawa masuk benda haram dalam rumah tangga kita. Pasal apa? Pasal makan yang haram dia akan rosakkan hati. Nabi sebut innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asyubahati waqa fil faman ittaqa asyubahati faqad istabra'a lidinihi wa ardhihi wa man waqa'a fi syubahati waqa fil harami ila akhir hadis. Fi akhir hadis qala Nabi SAW inna fi kulli jasadin mudghatan. Dia sebut tadi ni. Yang halal tu jelas, yang haram tu jelas, namun ada di antara keduanya yang syubhah yang ramai di kalangan manusia tak tahu tentang dia. Siapa ambil yang syubhah ni, siapa yang berjaga-jaga daripada yang syubhah ni, dia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatan diri dia. Siapa yang ambil yang syubhah ni, berkemungkinan dia jatuh dalam benda yang haram. Di hujung Nabi kata apa? Sungguh pada setiap jasad kamu ada seketui daging. Kalau elok daging ni maka eloklah seluruh tubuh. Kalau buruk daging maka buruk seluruh tubuh. Tuan-tuan nampak tak kaitan Nabi cerita halal haram syubhah? Lah Nabi cerita pasal hati. Sebab ulama kata apa? Sungguh aku nak bagi tahu apa yang masuk dalam perut kamu itulah yang akan menentukan buruk atau baiknya hati kamu. Kalau halal maka halal lah yang keluar. Kalau buruk, kalau haram, haram lah yang keluar. Rupanya kesan pada makanan dan sumber makanan akan memberikan kesan kepada hati. Sebab tu ulama kata apa? Terkait dengan suruh dan larang itu akan terkait dengan urusan hati dia. Suruh semayang, suruh buat ibadat, suruh buat baik, dia tak mau buat. Pasal apa tak mau buat? Pasal rupa-rupanya ada makan-makan daripada sumber yang haram yang dia masuk dalam rumah tangga dan keluarga dia. Tuan-tuan faham dah? Salat simat tu kena jaga elok-elok. Dan Muslim Muhammad jaga benda-benda ni. Takut apa? Takut tak boleh. Tuan-tuan, ni 2-3 hari lepas takut kita. Saya pun tengok dapat disebarkan dalam internet dan sebagainya. Seorang budak perempuan dia boleh post, dia boleh tweet dia kan. Tweet. Mana Ustaz Syamad? Dia kata apa? Dah masuk PKPB pula dah. Bukan macam itulah. Terpaksalah aku ilacur semula. Apa dia kata? Dia macam mana? Allah. Dia sebut perkataan Allah jugalah. Macam tu. Soalnya dah Allah takdirnya macam ni untuk rezeki dia. Lebih kurang macam tu lah sebut. Ilacur. Tuan-tuan buat ilacur. Dia orang bayar dia, bank in duit kat dia, dia dihantar gambar dia ke apa, melacurkan diri dengan bentuk yang macam tu. Tuan-tuan, saya pergi mesyuarat Dewan Dakwah. Saya seorang pada ekor Dewan Dakwah. Dibentangkan kepada kami apa masalah yang berlaku sekarang ni. Tuan-tuan tahu tak, ada satu kes di sebuah negeri di selatan tanah air ni. Budak umur 13 tuan-tuan, dia duk jana pendapatan dengan duk buat macam tu. Cari duit melalui apa ni? Pelacuran. Melacur macam mana? Dia bukan pelacur tubuh dia. Dia pergi tunjuk tubuh dia, siapa yang nak tengok tubuh dia, bayar duit, bank in duit sikit, RM5 ke RM10 ke, dan dibuka tunjuk. Tuan-tuan, ni tu jadilah ni. Salih ala Muhammad. Anak-anak kita, anak-anak Melayu ni. Dibentangkan lagi, tuan-tuan, apa yang berlaku. Antara benda yang meningkat naik ni, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, ialah dia panggil sumbang mahram. Cuma mahram. Dan tuan-tuan tahu tak, dia antara yang paling tinggi daripada sumbang mahram ni yang berlaku. Saya nak tanya tuan-tuan, kok tuan-tuan boleh jawab. Agak-agak tuan-tuan lah, dia antara bapa tiri dengan anak tiri. Dengan bapa kandung dengan anak kandung. Tuan-tuan rasa yang mana lebih cenderung untuk sumbang mahram ni? Bapa tiri lah kot kan kita rasa tu. Tak tuan-tuan, rupanya bapa kandung lagi tinggi daripada bapa tiri.
nak cerita apa yang duk jadilah ni. Pasal apa jadi macam ni? Hati, tuan, hati. Hati. Waktu jaga elok tuan-tuan. Suruh larang semua terkait dengan hati. Imam Ibnu Kathir dalam kitabnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tafsir salli ala Muhammad Ibnu Kathir rahimahullah cerita syarah pada bab khatamallahu ala qulubihim. Khatamallah, Allah mengkhatam hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawah, dan pandangan mereka itu walahum adzabun azim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Ulama azab yang sangat berat. Ulama mufassirin menyebutkan tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hati ni umpama tapak. Bila tapak ni terbuka, tuan-tuan, apa saja yang tuan-tuan nak letak semua boleh lekat. Ni tapak tangan ni. Nak letak ayak, nak letak buah, nak letak apa, semua boleh letak bila tapak tangan terbuka. Tapi bila tapak tangan tertutup, nak buah apa pun tak lekat. Sani Allah Sayyid Muhammad, dia memberi gambaran, hati ni umpama tapak tangan, dan setiap dosa yang kita buat itu akan menutup tapak ni. Tutup satu. Buat dosa lagi, tutup lagi. Buat dosa lagi, tutup lagi. Buat dosa lagi, tutup. Akhirnya apa jadi? Akhirnya tertutup seluruh hati. Bila tertutup macam ni, tak payah suruh tak masuk. Hang suruh tak masuk, hang larang tak masuk, hang perintah tak masuk, ilmu tak masuk, semua tak boleh masuk bila hati dah jadi lagu ni. Tuan-tuan faham tak ni? Ni kita yang duduk kat depan saya ni. Yang kita duduk dengar live ni. Masalah Muhammad. Tuan-tuan, salli ala Muhammad. Dengar melalui siaran Mutiara FM. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Semua orang dengar benda yang sama, tapi penerimaan kita tak sama. Betul tak ni? Semua orang dengar benda yang sama, tapi penerimaan kita tak sama. Pasal apa? Pasal dia terkait dengan hati kita. Ada orang hati dia bersih, apa saja yang dia dapat, semua akan masuk kat dia, bermanfaat dia, jadi amal soleh untuk dia. Ada orang dengar, langsung tak lekat, sikit pun tak lekat. Takutnya macam mana? Takutnya macam hati tadi yang telah tertutup rapat. Betul tak ulama ni kata apa? Dia terkait dengan perintah dan larang hati ni? Tidak. Orang yang hati dia tertutup, tak payah suruh apa, langsung tak boleh nak lekat. Sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hati dia tertutup rapat, tak payah suruh. Siapa kata, Allah kata, tak boleh nak masuk ke dia. Ni tadi saya duk pesan. Antara doa kita ni, bila kita duduk dalam situasi COVID-19 ni tuan-tuan, yang paling penting, yang paling perlu sekali kita ada ni tuan-tuan, nama dia duit. Saya selalu sebut. Yang paling penting, yang paling perlu kita ada lah ni, zaman COVID-19 ni, nama dia duit. Dia ni. Kalau berhenti tahun ni, dia panggil mini love. Kalau gosok-gosok sikit, dia duit. Duit ni tuan-tuan, bukan duit tu. DUIT. Doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Ni orang Islam semua kata ada. Semua kena ada. Nombor satu, doa. Doa apa yang kita kena baca? Antara doa yang disuruh untuk kita baca pada waktu ni, namanya doa jauh musibah. Nabi ajak sahabat baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca tadi kan? Baca. Semua dengar kan? Berapa orang hafal doa ni? Saya angkat tangan. Tak tengok. Siapa pun tak hafal lagi. Astaghfirullah. Siapa yang dah hafal? Tak. Siapa yang tak hafal lagi? Apa dua-dua tak angkat ni pasal apa ni? Protes ke apa? Hafal sikit-sikit. Okey, hafal kat sikit-sikit. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan hafal ke? Tuan-tuan tak hafal ke? Khetiak bagi hafal. Pasal penting doa ni. Nabi jamin dekat kita, siapa baca 3 kali pagi, dia tak akan tertimpa musibah seharian sampai petang. Siapa baca 3 kali petang, dia tak akan tertimpa musibah sampai esok paginya. Sampai subuh esok. Tuan-tuan percaya tak siapa kata ni? Siapa kata? Nabi kata. Percaya tak ni? Ni faham tak aku kata apa ni? Hanggup pun tak, kuling pun tak ni. Percaya tak?
Percaya. Salih alaihi wasallam. Nabi bukan bercakap saja. Nabi bercakap tu wahyu daripada Allah. Pernah tak Allah mungkir janji dia? Tak. Salih alaihi Muhammad. Maka tuan-tuan sekalian, patut buat tak? Buatlah. Buatlah. Salih alaihi Muhammad. Cuma dalam kita duk sebut ni tuan-tuan ni dalam duk suruh ni, tuan-tuan yakin tak? Setengah buat, setengah tak buat. Tuan-tuan, setengah orang kan buat, setengah orang tak buat. Dia terkait dengan apa? Terkait dengan imannya. Seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, qul li qawlan fil Islam. Ceritakan kepada aku satu perkataan dalam Islam yang aku tak tanya orang lain selain daripada kamu Rasulullah. Nabi kata apa? Qul amantu billah thumma istaqim. Kamu katakan kamu beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqamahlah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ulama kata apa? Dalam kita nak istiqamah dengan satu-satu amalan, nombor satu sekali, dia mesti ada iman. Baru dia jadi istiqamah. Hang tiap-tiap hari duk baca tak Bismillahirrahmanirrahim? Aku baca. Lepas subuh, aku mesti baca. Kalau aku tak baca, terlupa nak baca, aku risau. Aku baca juga. Pasal apa? Hang baca sangat. Sebab Nabi SAW sebut, siapa baca, dia tak kena musibah. Ni aku takut ni, sagi kok kena apa ni COVID-19 lah, aku tak tahu apa jadi. Tu yang aku baca tu. Tu tanda dia beriman. Tuan-tuan faham ni? Tanda dia percaya sungguh. Ada setengah orang dengar. Ya dengar. Nak buat. Esok tak buat. Pasal apa tak buat? Percaya. Tapi tak berapa nak beriman. Iman tu duduk tahu mana? At-taqwa hahuna, kata Nabi SAW. At-taqwa hahuna. Duduk tahu ni. Salih azimat ni. Duduklah hati. Kita faham tak ni? Ada orang dia dapat masuk. Buat tiap hari. Jangan tinggal. Dia faham dalam Ustaz Syimat? Jangan tinggal ni. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali pagi, 3 kali petang, 3 kali petang. Baca tiap hari. Kalau boleh baca tiap-tiap kali lepas sembahyang pun bacalah, tak apalah. Pegang sungguh-sungguh. Pertama, doa. Yang kedua, usaha ikhtiar. Pakailah mask ni. Buat ke mana? Nah, duduklah, sembahyanglah, jarak-jarak sementara ni nak buat lagu mana? Dah, daripada buat kajian kata dia boleh transmit melalui ni apa ni droplets ni. Tak kita sebab untuk orang seduh apa, bagi jarak-jarak sikit. Tak apalah, sama bila Ustaz. Sallallahu alaihi Muhammad, ikhtiar. Sallallahu alaihi pakai mask, jaga jarak. Tak seduk pergi berimpun tempat orang ramai-ramai apa semua. Elakkan bersalam apa, bercium lah apa semua. Tak apalah, sama bila Ustaz dulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu kita serah balik pada Allah, tawakal pada Allah. Tuan-tuan, saya nak cerita apa? Saya nak cerita dalam keadaan kita sebut benda sangat penting untuk kita amalkan pada waktu ni, satu doa yang sangat hebat yang seorang sahabat ni menyampaikan dan dia beramal dengan doa ni, tiba-tiba satu hari dia lumpuh. Dia duk suruh orang untuk dia beramal, tiba-tiba satu hari dia lumpuh. Sahabat kata, "Lah, kamu yang suruh Nabi, kamu yang kata Nabi suruh baca doa ni, siapa baca doa ni nanti dia tak kena musibah, tengok kamu pula lumpuh." Lagu mana? Dia kata, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bukan aku berdusta atas nama Nabi, bukan aku berdusta atas nama sahabat, tetapi pada hari aku kena lumpuh ni, hari tu aku terlupa nak baca doa tu. Itu cerita dah. Tu takdir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Betul? Takdir. Maka kita nak buat lagu mana? Namun, lagi sekali saya sebut, dalam semua kita dengar benda yang sama ni, tak semua orang akan buat. Dia terkait dengan apa? Terkait dengan hati. Faham tak ni? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Boleh jadi yang menyampaikan tu tak ikhlas. Boleh jadi hati kita pula tenggelam dalam dosa sampai menutup segala perintah dan larang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Macam-macam boleh jadi. Namun dalam perintah, suruhan, larangan itu, nak terima, tak terima, nak buat, tak buat, dia adalah urusan hati. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ada baginya sallallahu alaihi wasallam Muhammad sangkut paut dengan qalbun jasmani, dan sesungguhnya
tercabang kebanyakan sallallahu alaihi wasallam Muhammad akal manusia pada mengetahui sangkut paut antara keduanya, kerana bersangkutan keduanya itu menyerupai akan persangkutan arad dan jisim, atau persangkutan yang memakai perkakasan dengan perkakas, dan apabila disebutkan akan jantung dalam kitab itu, sallallahu alaihi wasallam, kitab itu. Baik, dia kata apa? Allahumma salli Muhammad. Namun begitu, dalam semua keadaan kita bincang tadi ni, qalbun rohani ini ada kaitannya dengan qalbun jasmani. Sebenarnya kadang-kadang manusia keliru bahawa wujudnya perkaitan antara sifat dan jisim, roh dan jasad. Namun apabila dalam kitab ini menyebut perkataan qalbun, maka yang dimaksudkan adalah yang kedua tadi ni. Nanti kita akan bincang banyak tentang qalbun ataupun qalbu ni yang kita bincang kita ni. Yang tuan-tuan nak faham bukan yang jasmani ni, tapi yang rohani itu, ataupun kita nak mudah faham, kita selalu sebut dia sebagai hati. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dikehendaki makna yang kedua, dan inilah yang dikehendaki dengan firman Allah Ta'ala, Qulir ruh min amri rabbi. Artinya, bersabda olehmu wahai Rasulullah, bermula roh itu daripada pekerjaan Tuhanku. Surah Al-Isra ayat 85. Pendeknya, qalbu dan roh dan nafsu, ketiga-tiganya satu makna. Pada salah satu daripada segala makna ketiga-tiganya, berkata akan dia oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Kita nak faham, kata pengarang kita Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Mandili, dia sebut apa? Kesimpulannya kita nak faham qalbu ke, roh ke, nafsu ke, mempunyai makna yang sama. Itu menurut kata Imam Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Maka kemudian lazimkanlah oleh kamu untuk memelihara jantung engkau daripada segala kelakuan yang cela. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi apa nak kena kita buat? Dah kita faham dah bahawa qulub ataupun qalbun ataupun jantung kita ni, kita bahaskan kita ni, dia terkait dengan semua urusan kehidupan kita. Sama ada muamalah kita sesama manusia perlukan kepada urusan hati. Saya sebut hati lah, senang sikit, mudah faham. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam kitab ni sebut jantung, kita nak mudah faham, kita sebut hati je lah. Komunikasi sama-sama kita ni terkait dengan hati tak? Hati. Muamalah sama-sama kita, urusan jual beli, urusan pekerjaan, urusan apa saja, terkait dengan hati tak? Ya, terkait dengan hati. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan urusan kita dengan Allah lebih-lebih lagi lah memerlukan kepada urusan hati, dan urusan hati ini sangatlah penting. Oleh yang demikian, maka lazimkanlah oleh kamu untuk memelihara jantung daripada segala kelakuan yang tercela seperti takabur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa maksud takabur, tuan-tuan? Salli ala sayyidina. Mari kita tengok apa kata ulama tentang takabur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah. Allahumma salli Muhammad. Imam Al-Ghazali kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Budi pekerti itu ialah perlakuan yang meresap ke dalam jiwa seseorang. Perilaku inilah yang menerbitkan perbuatan-perbuatan dengan perasaan senang dan mudah, tanpa lagi memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Bila sampai satu tahap, apa yang keluar daripada hati kita, kalau baik, tak perlu kepada pertimbangan dan pemikiran, dia akan keluar dengan baik. Hati baik ni, dia tak payah fikir dah, dia akan berakhlak dengan akhlak yang baik. Orang yang hati tak baik, kalau dia nak buat baik, dia terpaksa untuk berlakon untuk jadi baik. Dia paksa diri dia. Dia kena fikir, dia kena timbang macam mana dia nak act jadi baik. Sebab hati dia tak baik. Tapi kalau hati orang baik, dia tak payah timbang dah, automatik dia akan buat baik. Tuan-tuan faham tak faham ni? Boleh faham tak dah? Sallallahu alaihi Muhammad. Sebaliknya, jika terbit daripada perbuatan yang jahat, sebab terbitnya segala perbuatan jahat itu dinamakan akhlak ataupun budi pekerti yang jahat, tanpa perlu pemikiran dan tanpa perlu pertimbangan. Hati baik,
tak payah suruh, tak payah fikir, tak payah ikhtiar, dia akan automatik buat perangai baik. Hati yang buruk, tak payah fikir, tak payah ikhtiar, tak payah timbang, dia akan automatik buat benda tak baik. Salah satu daripada budi pekerti yang tak baik ni, nama dia takabur. Takabur tak boleh ada dalam hati kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak faham takabur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia membawa maksud melihat diri mengatasi orang lain dalam kesempurnaan. Apa saja benda. Tuan-tuan rasa sempurna daripada rupa. Tuan-tuan tengok orang lain yang tak sempurna rupa, tuan-tuan rasa tuan-tuan lebih pada dia. Ciri takabur. Mau diazan? InsyaAllah. Diazan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum walah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama apa tadi? Salli ala sayyidina Muhammad disebut orang yang takabur ini ialah orang yang melihat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam bentuk kesempurnaan dia itu melebihi daripada orang lain. Lagi apabila dia melihat dirinya dengan pandangan yang hebat, salli ala sayyidina Muhammad, dia akan menghina orang lain yang tidak sehebat dan setaraf dengannya. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini orang takabur, dia tengok diri dia hebat. Bila dia tengok diri dia hebat, dia akan hina orang lain yang dia rasa macam tak hebat macam dengan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang ini akan melihat kebenaran itu sebagai satu yang mencabar kedudukannya dan memperkecilkan statusnya. Bila dia tengok ada orang yang lebih hebat daripada dia, yang boleh cabar kehebatan dia, dia berasa apa? Dia berasa macam dia tercabar. Lalu dia akan memperkecilkan salih Muhammad dan menjatuhkan orang tersebut. Apa punca-punca takabur? Yang pertama kata ulama, punca takabur ialah ujub. Ujub. Ujub ni apa? Dia berasa pelik dengan diri dia. Ni punca dia. Saya lihat Simat ni, tengok cermin semalam Simat ni kata, tak boleh challenge terang ni. Aduh. 57 dah tahun ni tapi duduk segak lagi. Ni berasa. Dia tengok kenderaan dia, Allah. Salih ala sayyidina Muhammad. Hebatlah. Salih ala sayyidina. Dia tengok harta dia, tak boleh orang buat terang aku ni. Dan dia boleh buat live dekat Facebook, dia cerita, tengok saya. Tengok apa yang telah saya capai. Tiru macam saya. Tengok macam ni saya buat. Tuan-tuan, dia berasa pelik dengan diri dia. Kita pun serupa kadang-kadang. Main masjid. Jangan tengok benda tak elok je. Jangan tengok benda dunia je. Main naik motor awal, main masjid. Buka pintu masjid, tengok siapa pun tak ada lagi. Ish. Pelik aku ni. Berasa macam ahli syurga lah ni. Berasa pelik ni. Berasa ujub. Dia berasa pelik dengan diri dia. Dia boleh bangkit awal tahajud. Salli ala sayyidina Muhammad dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia berasa macam, ish, orang lain tak boleh buat terang aku ni. Dia tengok jiran sebelah rumah, pintu lampu tak buka lagi. Tu tidur lagi lah tu. Dia berasa pelik. Bukan setakat benda duniawi, bukan setakat benda-benda dunia, benda-benda harta. Bahkan benda-benda ilmu dan benda-benda amal pun boleh membawa kepada ujub. Mana saya cuma pakai serban. Ingat tak boleh buat ujub pakai serban ni. Nah, saya cuma ikat kemas elok. Dia pun dia tak boleh pakai teraku lah ni. Pakailah serban. Serban tu nampak kemas sikit, nampak. Dia berasa pelik. Nak pakailah tersuduk kata korang. Faham tak faham ni? Ujub. Nabi SAW bersabda, salih ala sayyidina Muhammad, 3 perkara yang membinasakan: sikap bakhil yang diikuti, hawa nafsu yang dituruti, dan seseorang merasa ujub dengan diri dia sendiri.
Boleh tak? Boleh rasa-rasa boleh cek tak ada ujub tak dekat diri kadang-kadang. Bila kita berasa pelik ni, kita dalam kerja kita, dalam harta kita, dalam kehidupan kita, dalam kenderaan kita. Bukan riak tau. Jangan salah faham dengan riak. Riak nak tunjuk ke orang. Riak nak tunjuk ke orang, nak tunjuk apa dia ada. Ujub ni dia dekat diri dia sendiri. Dia berasa pelik dengan diri dia sendiri. Kira terror juga aku boleh buat aku ni. Dia bukan cerita ke orang. Dia bukan dia pihak ke orang. Nanti aku buat ni, nanti aku buat ni. Itu dia riak. Dia berasa ni, dia berasa dalam hati dia. Subhanallah. Ini benda dia panggil benda yang membinasakan. Yang kedua, tuan-tuan, perkara yang boleh menyebabkan takabur. Ini penting ni, penting. Kita kena ambil note benda-benda yang macam ni. Kalau kita tak belajar, kita bukan berasa benda tu ada kat kita. Kalau tak ada orang main habaq kat kita, kita bukan berasa kata benda tu kita duk buat. Kita rasa macam, dah aku memang lagu ni dah. Dah. Tak ada, tak boleh ada benda tu kat hang. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, yang kedua, apa dia ni? Sifat suka memperlekehkan dan memperkecilkan orang lain. Tuan-tuan rasa ada tak benda ni kat kita? Pelekeh orang. Kadang-kadang bukan tunggu kat depan orang. Bukan cerita, ni hang ni tak kerti ke buat lagu ni. Bukan lagu tu. Memadai dengan kita pergi kat kawan kita ni, kita kata kat dia, hang tengok dia tu. Tengok tu. Tera-tera tu pun tak boleh nak buat. Pelekeh orang. Letak diri kita tinggi. Ni kalau tak pasal aku ni tak selesai benda ni. Nak tunggu aku juga buat. Nak tunggu aku juga buat. Sallallahu alaihi wasallam. Pelekeh orang, pelekeh orang. Perkecil-perkecilkan orang. Orang yang tidak memperkecilkan orang lain, ia tidak akan menunjukkan sikap takabur terhadap mereka. Sebaliknya, hanya orang yang memperkecilkan dan memperlekehkan mereka saja yang akan dihinggapi penyakit takabur. Boleh faham dekat tu? Dua dah. Yang pertama tadi apa? Ujub, merasa pelik dengan diri dia sendiri. Yang kedua, suka pelekeh orang. Suka perkecil orang lain. Ni macam mana dia nak jadi besar kalau dia pembesar orang lain? Takabur ni membesarkan diri. Bila dia besar diri, mesti dia kena perkecil orang lain. Dia akan pelekeh orang, pelekeh. Sifat suka pelekeh orang ni boleh bawa kepada takabur. Yang ketiga, cintakan kemegahan dan ketinggian. Dia terlalu seronok, obses, dia nak duduk di satu status yang tinggi. Dia nak duduk dalam posisi itu. Dia nak disanjung-sanjung, nak dipanggil dengan panggilan yang hebat. Nak nama dia selalu disebut-sebut. Oh, subhanallah. Mana ada manusia yang dia tak suka kepada kemegahan? Sudah nampak mai? Mana ada manusia yang dia tak suka kepada orang puji-puji dia? Semua orang ada dalam hati dia. Dia suka kepada pujian, dia suka kepada kemegahan, dia suka dia disanjung. Semua manusia. Cuma macam mana cara kita nak kontrol supaya jangan terlalu obses nak bawa kita duduk situ sampai kita terpaksa untuk memperlekeh-lekeh dan menjatuhkan orang lain. Tak boleh faham kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Bila dia bersungguh-sungguh untuk dia cintakan kemegahan dan ketinggian, maka dia sudah terjerumus ke dalam lembah takabur dan lembah kesombongan. Usaha tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Apa yang duduk sekeliling kita ni selalu duk bawa kita pada benda-benda yang macam ni. Tuan-tuan rasa tuan-tuan perlu tak kereta yang mewah, selesa? Bukan semua kereta mewah itu menunjukkan bahawa seseorang itu riak, sombong, takabur. Dan kadang-kadang kereta yang mewah itu adalah keperluan dia. Tapi tak sama sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad. Orang yang ada kereta mewah dan orang yang tak ada kereta mewah, dalam nak jaga hatinya tidak terzahir sifat kesombongan dan takabur. Kalau kita ada kenderaan mewah tersebut, maka chances untuk kita kena sifat takabur itu lebih banyak daripada orang yang tak punya kenderaan tersebut. Tuan-tuan faham tak ni? Sebab tu ada sahabat yang memilih untuk duduk dalam posisi kaya. Ada? Antaranya Abdurrahman bin Auf. Sallallahu alaihi Muhammad. Kan? Sangat terkenal dengan harta dia.
Ramai sahabat-sahabat yang punya harta yang banyak, tuan-tuan. Bukan, tuan-tuan jangan duk anggap kata sahabat-sahabat ni semua miskin-miskin. Tak. Sayyidina Umar businessman. Sayyidina Abu Bakar businessman. Ada harta, ada kenderaan yang mewah. Nabi SAW ada kuda-kuda yang mahal-mahal. Tapi mereka mampu untuk manage hati mereka supaya tak takabur. Ada di kalangan sahabat, dia tak mau take the risk. Dia tak mau ambil risiko tu. Maka dia memilih untuk duduk pada jalan zuhud, letak dunia kat tepi. Walaupun dia mampu untuk kaya. Antaranya Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda ni tuan-tuan, dia asal businessman yang sangat hebat. Punya rantaian perniagaan yang hebat. Tapi bila dia masuk Islam, dia try berniaga lagi. Tapi akhirnya dia kata, aku cuba nak berniaga sampai depan pintu masjid, aku nak berniaga. Tapi dia tetap menyebabkan aku lambat dalam ibadat. Maka aku tinggal semua tu dan aku tumpu untuk ibadat. Sampai tak ada apa lah rumah dia. Kosong saja. Selimut pun tak ada lah rumah dia. Abu Darda, Islam tak suruh buat sampai macam ni. Dia kata, dak, aku tengah buat istana kat sana tu. Nanti bila sampai siap istana aku nak pergi senang sikit. Tak payah duduk nak cara-cara banyak-banyak sangat. Oh, sahabat pun faham. Dia tak mau dia bersangkut kat dunia. Dia nak pergi settle kat akhirat. Ada sahabat yang memilih untuk zuhud sebab tak mau ambil risiko adanya takabur dalam hati yang akan merosakkan amalan dia. Tapi ada sahabat yang memilih untuk kaya sebab dia mampu untuk jaga hati dia. Sebab tu jangan kita memandang orang yang ada harta itu tidak zuhud. Dan jangan pula memandang orang yang memilih untuk duduk dalam keadaan miskin itu orang yang saja-saja semata-mata. Zuhud belum tentu lagi. Zuhud itu kata ulama bukan terletak pada pakaian, tetapi zuhud itu terletak pada hati. Faham maksud ni? Salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, cintakan kemegahan dan ketinggian. Berlaku pada zaman Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu Muawiyah diutuskan untuk menjadi governor di satu tempat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Umar nak mai tengok governor dia. Bila dia sampai di tempat tu, dia tengok Sayyidina Muawiyah duduk atas kenderaan yang hebat, kuda yang hebat, dengan pakaian yang hebat, dengan tentera yang hebat. Sedangkan Sayyidina Umar naik keldai. Daripada jauh ada orang mai habaq dekat Muawiyah. Muawiyah, Sayyidina Umar mai. Dia dengar Sayyidina Umar mai, dia cepat-cepat lari balik ke istana dia. Dia tukar baju dia. Dia keluar tunggu Sayyidina Umar sampai. Sedangkan Sayyidina Umar dah tahu dah kata dia macam tu. Dengar cerita dah. Lalu Sayyidina Umar pergi jumpa dia. Wahai Muawiyah, kamu nak apa ni? Apa yang kamu buat ni? Kamu nak apa ni? Sallallahu alaihi Muhammad. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, jangan salah sangka dengan saya. Tetapi beginilah keadaan suasana di tempat ni apabila penghormatan itu akan diberikan kepada orang yang berpakaian dan berkedudukan macam tu. Maka dia akan dilihat sebagai orang yang terhormat dan mereka akan mudah untuk menerima arahan dan perintah. Suasana macam tu. Kalau orang tu raja tapi dia pakai selekeh, dia tak ada orang apa ikut dia, orang tak mau pandang dia, dia susah nak buat aturan. Maka sesuai dengan uruf tu dia berpakaian macam tu. Bukan sebab dia sombong, bukan sebab dia nak macam tu, tapi tak. Tapi rupanya disesuaikan dengan keadaan semasanya macam tu. Demikian diceritakan oleh ulama-ulama sirah. Maka tuan-tuan, kadang-kadang bukan kita untuk judge dan hukum bila ada orang yang duduknya tempat tu, pakaiannya macam tu, kita kata dia tak zuhud. Nah. Zuhud tak zuhud itu bukan urusan pakaian dia. Zuhud tak zuhud itu urusan hati dia. Tuan-tuan faham lah? Baik, berikutnya tuan-tuan. Apakah benda-benda ataupun perkara yang boleh menyebabkan takabur ini? Terlalu mengikuti hawa nafsu. Takabur muncul daripada mengikuti hawa nafsu kerana hawa nafsu menyeru ke arah bermegah-megahan dan meninggi diri di muka bumi ini.
Salih Al-Samad. Jadi bencana yang dibawa oleh penyakit takabur adalah amat besar akibatnya kepada agama, negara dan juga masyarakat. Penyakit ini bukan hanya memusnahkan golongan yang memerintah, bahkan dia juga boleh merosakkan para ulama dan ahli ibadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi benda yang pertama yang kita kena buang daripada hati kita ni tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, iaitulah takabur. Jadi kita akan belajar satu demi satu. Salli ala sayyidina Muhammad, daripada 10 perkara tu salah satunya ialah takabur. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan riya. Jadi takabur kena keluarkan daripada diri kita ni. Satu benda lagi, nama riya. Riya ni apa ni? Nak tunjuk apa yang ada dekat kita ni, apa yang kita buat untuk mendapatkan penghargaan daripada orang ni. Sama ada harta kita, sama ada apa yang kita miliki, bahkan ilmu dan ibadat kita kepada Allah SWT. Nah, salih alaihi wasallam. Pi depan Allah ada semayang tapi tak ada pahala. Pasal apa? Riya, nak tunjuk ke orang. 3 orang pi depan Allah. Ini pun nak kena muhasabah diri banyak-banyak. 3 orang pi depan Allah. Layak sangat masuk syurga dah. Yang pertama qari. Orang yang baca Quran. Bukan sakat qari. Baca Quran hebat, mengajak Quran lagi. Nak masuk syurga. Yang kedua, orang orang dermawan, orang yang banyak sedekah. Banyak sedekah ni. Yang ketiga, orang yang mati syahid. 3 ni orang hebat ni. Yang pertama tu orang qari. Nabi kata, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik kalangan kamu ialah orang yang belajar Quran, orang mengajar Quran. Hebat ni. Yang kedua siapa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dermawan, orang sedekah. Nabi sebut sedaqatun burhanun. Sedekah ni bukti. Hanya orang beriman je mampu sedekah. Yang ketiga, salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang syahid fi sabilillah. Ni habis hati ni. Yang pertama tadi setakat ilmu aja, yang kedua tadi setakat harta aja, yang ni nyawa. Pi depan Allah orang pertama, kamu pasal apa ni nak masuk syurga? Buat apa? Saya qari, mahir baca Quran. Salli ala sayyidina Muhammad. Bukan setakat membaca Quran, saya mengajak Quran. Tuan-tuan boleh bayang tak setiap orang yang baca Quran semua pahala mai kat dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Hebat tak? Boleh masuk syurga? Boleh sangat dah. Tak ada Allah kata apa dah. Allah kata apa? Kadzabta, pembohong. Pembohong kamu ni. Kamu nak orang panggil kamu tu qari. Kamu nak orang panggil kamu ustaz, syekh, alim ulama. Dah, kamu dah dapat panggilan-panggilan tu kat dunia. Orang panggil dah kamu. Seret wajahnya malaikat, lempak dalam neraka. Penat tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ni risau kita ni, saya duduk ceramah ni. Merata pi sana pi sini, anak isteri pun jarang jumpa. Kan salli ala sayyidina Muhammad kan. Duk kok jalan aja atas highway aja. Salli ala sayyidina Muhammad. Ni baru sehari 2 balik duk madrasah saya. Esok lusa nak kena pi sana pula dah. Nam salli Muhammad. Tuan-tuan, pi sana pi sini ceramah. Boleh bayang tak pi sana pi sini ceramah, pi depan Allah, Allah kata apa? Membohong. Membohong yang ni. Penat ya tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah. Yang kedua mai, apa ni? Nak masuk syurga. Siapa? Seluruh hartaku ku infak fi sabilillah. Habis hartaku infak fi sabilillah. Allah kata apa kat dia? Kadzabta, pembohong. Pembohong. Kamu nak orang panggil kamu dermawan. Orang yang banyak sedekah. Nak nama kamu orang sebut-sebut. Dah sebut dah. Orang dah sebut dah nama-nama kamu. Malaikat seret wajahnya, lempak dalam neraka. Allah, harta habis, duduk dalam neraka. Mai yang ketiga. Pasal apa nak masuk syurga ni? Syahid fi sabilillah. Yang pertama tadi tak apa lagi. Ilmu aja. Yang kedua tu harta aja. Yang ni nyawa ni.
Syahid berjihad fi sabilillah sampai terbunuh. Kadzabta, pembohong kamu ni. Kamu nak nama kamu disebut sebagai orang yang syahid, nak gambar kamu terpampang, nama kamu disebut-sebut as-syahid kat depan. Dah, semua orang dah panggil dah. Malaikat seret wajahnya, lempak dalam neraka. Ish, tuan-tuan, ya Rabb, salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan cuba fikir. Salli ala Sayyidina Muhammad. Daripada amalan yang kita buat sepanjang hidup kita ni, daripada kita akil baligh dulu sampailah sekarang ni, sampailah ni, betul-betul agak-agak lah berapa banyak amal kita yang betul-betul Allah terima. Agak-agak. Ingat saya pernah sebut dah, boleh jadi salah satu dari 5 ni. Yang pertama, amal kita sah, amal kita diterima oleh Allah. Yang ni yang kita harap. Yang kedua, amal kita sah tapi amal tak diterima. Sah tapi amal tak terima. Pasal apa? Ada riak, ada ujub, ada takabur. Ada pahala puasa, ada puasa, ada tapi tak ada pahala. Yang ketiga, amal sah, amal diterima tapi dipadam oleh Allah. Pasal apa padam? Pasal ungkit. Tu akulah yang buat, tu akulah yang bagi. Yang keempat, amalnya sah, amalnya dah diterima tapi diagihkan pada orang lain. Sebab apa? Mengumpat, fitnah, buat zalim kat orang. Yang kelima, amalnya tidak sah, amalnya tidak diterima. Tuan-tuan, daripada 5 bahagian yang kita sebut tadi ni, tuan-tuan, agak-agaknya lah sepanjang kita duk buat amal ni, daripada kita balik dulu sampai hari ni, berapa banyak amal kita yang Allah terima benar-benar. Betul-betul berapa banyak amal kita Allah terima. Tadi sembahyang maghrib tadi ni, duduk tahu mana? Sah dan diterima? Tahu. Asal-asal ada riak tak? Salih ala Sayyidina Muhammad. Asal-asal ada mengumpat orang tadi. Salih ala Sayyidina Muhammad. Ataupun langsung tak sah, langsung tak diterima. Tak tahu. Puasa hari itu sebulan penuh. Salih ala Sayyidina Muhammad. Waktu PKP hari itu kita punya amal zub naik mendadak. Semayang berjemaah kat rumah, baca Quran tiap-tiap hari. Salih ala Sayyidina Muhammad. Dan dengar saya sebut ni. Waktu PKP 3 bulan hari tu, kita semayang berjemaah kat rumah. Kita baca Quran tiap-tiap hari. Kita zikir, istighfar tiap-tiap hari. Semua naik. Tapi semua orang tahu apa kita buat kat rumah. Semua kita cerita ke orang dalam Facebook, media sosial kita. Tuan-tuan agak, yang banyak-banyak kita dapat lah tu, betul-betul yang mana yang tak ada sikit pun riak dalam amalan kita. Ada tak agak-agak waktu tu ada orang komen dalam Facebook kita, betul lah hang boleh jadi imam, pandainya hang, teranya hang, betulnya hang, apa. Waktu tu tuk dalam hati kita, hebat juga aku ni. Anda faham tak ni? Solat macam mana? Allahu Rabbi. Saya takut betul-betul ya, duk berasa macam banyak tapi langsung tak ada. Solat macam mana? Takut banyak, berasa macam banyak sangat dapat, penat sangat dapat, tapi apa pun tak ada. Itu kita risau. Dan dah selepas kita buang semua sifat terjadi ni, dan kita pula menghiasi dengan kelakuan yang terpuji seperti sabar dan merendah diri kerana beberapa perkara. Allah berfirman, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, kerana Allah berfirman, dan Allah Ta'ala mengetahui ia dalam barang yang di dalam jantung kamu. Surah Al-Ahzab ayat ke-51. Sedang maka hendaklah kita takut daripada mengetahui Allah Ta'ala daripada jantung kita itu akan kejahatan. Jadi apa yang kita kena buat? Kita takut, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah tahu apa yang kita buat. Salli ala Sayyidina Muhammad, daripada kejahatan-kejahatan yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita. InsyaAllah pertemuan kita akan datang, kita akan sambung lagi pasal apa kita kena jaga jantung kita ni ataupun hati kita ni. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, pasal apa dia penting sangat untuk kita pelihara. Mudah-mudahan insya-Allah hati kita ni jadi hati yang sangat bersih. Amalan-amalan yang kita buat ni akan diterima oleh Allah SWT. Apa saja perintah dan larang semua akan mudah masuk dalam hati kita, dan insya-Allah kita akan jadi hamba yang terbaik
di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekadar tu untuk malam ni tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Pentingnya untuk kita belajar ilmu yang namanya ilmu tasawuf ini supaya kita sentiasa salli ala Sayyidina Muhammad muhasabah diri-diri kita ni. Cek hati kita ni. Salli ala Sayyidina Muhammad, hati kita ni duduk tang mana, kedudukan dia lagu mana. Kalau kotor kita usaha untuk bersihkan, dan Allahumma salli ala Muhammad, kalau dalam keadaan hati kita ni kelam, risau lagi, tak tahu nak jadi lagu mana, insya-Allah inilah kepentingan untuk kita belajar ilmu tasawuf ini supaya hati kita makin lama kita makin cuci, kita bersihkan, insya-Allah kita akan jadi orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekadar tu, aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna shinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.